Nak terangkan daripada 2009 hinggalah 2013 baru kita nampak bahawa apa yang dimasukkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, saya tidak mengatakan fitnah, saya hanya memaparkan apa yang fakta-fakta daripada tempoh tersebut hingga sekarang menunjukkan bahawa bajet berimbang itu sudah tidak menjadi bajet berimbang. Kalau tak bersetuju, boleh berhujah lepas ini. Ya, okay. Saya minta penjelasan. Saya nak Kampung Tunku minta laluan. Saya minta penjelasan. Jangan, sekejap. Saya tak habis lagi. Sampai 2013. Burung tak bagi laluan. Duduk. Duduk dulu. Jangan degil. Duduk dulu. Ikut peraturan. Ya, janji bagi. Kampung Tunku duduk. Ya, berhormat dah 2 term dah kat sini. Ya. Bajet bukan tak berani. Lepas ni saya nak habis ayat sebab ayat tak habis lagi. Lepas ini saya nak jemput dia. Bertenang, Saudara Burung. Ya? Bertenang, speaker ada. Speaker ada. Terima kasih Tuan Speaker yang baru. Tetapi telah mengikuti peraturan dengan baik. Okey. Demi keadilan antara kita ahli-ahli Dewan berhujah pada hari ini. Bajet 2011, 3 kali tambahan berjumlah RM199,980,700 juta. Kenaikan sebanyak 13.98% daripada 1.43 bilion kepada 1.6 bilion. Bajet 2012, 2 kali tambahan berjumlah RM199,939 juta. Kenaikan sebanyak 10.4% daripada jumlah RM1.6 bilion kepada RM1.767 bilion. Bajet 2013, mesyuarat kedua penggal pertama Dewan Negeri ke-13 pada Julai yang lalu telah meluluskan perbekalan tambahan lagi sebanyak 761.44 juta, iaitu pertambahan sebanyak 46.7% daripada jumlah bajet 2013 sebanyak 1.63 bilion, menjadikan jumlah belanjawan 2013 RM2,391,440,000 merupakan tambahan-tambahan yang telah diluluskan. Apa yang saya ingin nyatakan, ya, pada prinsipnya bajet berimbang ini menunjukkan bahawa kita belum pastikan bahawa apa yang kita rancang pada awal tahun hendaklah mengambil kira perbelanjaan. Dan apa yang menyedihkan sekali, Sekincan tunggu kejap, saya nak bagi kampung tunggu. Ya, okey, boleh. Nanti kejap, saya tak habis ayat, saya tak habis. Nanti lagi. Ya. Atau bagi belum lagi, sebab saya nampak Sekincan bangun. Jadi saya tu janganlah bangun berdiri kang letih. Jadi suruh duduk dulu. Nanti kita bagi giliran, ya. Bagi Sungai Pinang dulu sebab Sungai Pinang tidak diberi peluang tadi. Pinang dah cakap dah tadi banyak kan. Itu perbezaan pendapat. Itu peraturan tetap. Sekarang saya nak minta laluan untuk ni. Kalau nak kata angka. Yalah. Tapi yang Muhammad kita bagi peluang pada penyokong kerajaan dulu. Ya. Kampung Tengku, ya. Jadi ini menunjukkan nanti boleh. Sekejap. Belum. Saya nak ambil ayat tu. Apa lagi? Sebut pula nama saya tapi tak bagi. Apa yang mengecewakan? Saya menjaga macam 2013. Sudahlah minta peruntukan tambahan, ya. Tetapi dari segi perbelanjaan, kita dapati tidak dapat dibelanjakan sepenuhnya. Saya semalam baca, ya, kenyataan akhbar daripada Bukit Antarabangsa. Dia kata perbelanjaan daripada JPS tidak dibelanjakan sepenuhnya. Tetapi kita lihat kerajaan negeri memohon dalam tahun 2013 perbelanjaan tambahan. Ini menunjukkan perancangan apa? Saya hanya berpendapat kerana ini duit perlu dilaksanakan secara terkawal. Tidak membelanjakan wang, kita akan menjadikan opportunity loss, ya, kepada memaksimalkan manfaat kepada kumpulan sasaran kita, di mana motif dan matlamat belanjawan itu dilaksanakan. Okey.
Saya berhenti dulu, saya nak bagi tabur tentu. Silakan. Terima kasih Sungai Buloh. Sebenarnya perkara ini telah pun diperjelaskan dalam sidang-sidang Dewan yang lepas. Setiap kali kerajaan membentangkan enakmen pembekalan tambahan, kerajaan negeri hanya akan melakukan sekiranya ada peruntukan tambahan. Faham soalan itu. Kalau itu soalannya. Yang mau Sungai Buloh, saya belum habis lagi. Faham, kalau itu soalannya. Saya belum habis lagi, macam mana yang Bapak boleh faham? Yalah, saya belum habis lagi. Jadi perancangan, budgeting, bukan dah duit ini, membuat unjuran hasil pada tahun berkenaan, kemudian kita membuat perancangan perbelanjaan pada tahun berkenaan. Kalau perancangan kita perancangan yang kata ni yang cemerlang, profesional, sistematik, sepatutnya kita ada perfection. Itu dia. Ini yang kita nak kata, sebab kita nak menjulang negeri Selangor ini menjadi negeri cemerlang. Dan kita diberi penghormatan sebagai Ketua Pembangkang untuk memastikan apa yang dilakukan. Kalau boleh, saya cuma nak ingatkan, dalam bajet 2014 nanti, kita tak nak lihat pertengahan tahun, udahlah dibagi peruntukan banyak, 2.2 bilion ya, nanti minta tambahan pula. Jadi saya nak ingatkan awal-awal lagi. Itulah sebabnya saya bajet itu mesti bajet berimbang. Okey. Ni Skinchan dah minta queue dari tadi, minta nombor dah. Terima kasih. Okay. Terima kasih Ketua Pembangkang. Terima kasihlah kerana beri ruang kepada Skinchan. Saya nampak dari sejarah tadi Ketua Pembangkang asyik berputar dengan angka, dengan berimbang, yang tak imbang dan sebagainya. Saya nampak ada satu perkara yang cukup penting, Tuan Speaker. Satu perkara yang cukup penting. Di mana Ketua Pembangkang kita sejak 5 tahun yang lalu, dia belum membiasakan budaya Pakatan Rakyat. Di mana Yang Amat Berhormat Tan Sri setiap kali menekan dalam ucapan bajet semalam pun dia menekan sekali lagi. Dalam usaha kita memperkenalkan amalan menyemak belanjawan negeri setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan kerajaan negeri sebenarnya telah pun memulakan konsep semakan berkala ini apabila perbendaharaan negeri digesa membuat imbangan pada penyata kewangan pada setiap hujung bulan. Dengan cara ini kita dapat memantau keseimbangan di antara perbelanjaan dan pendapatan negeri agar kita tidak berbelanja di luar kemampuan sehingga mengakibatkan defisit macam di peringkat persekutuan. Jadi kita amalkan 6 bulan kita semak, kalau ada lebih duit kita bagi pajak tambahan. Ini cara budaya Pakatan Rakyat negeri Selangor sejak 5 tahun yang lalu, tetapi Ketua Pembangkang dah duduk 5 tahun tak faham-faham dengan budaya Pakatan Rakyat. Jadi kita kena budayakan dia dulu. Terima kasih. Tuan Speaker, sebelum saya ni pertanyaan tu saya nak jelaskan. Muka surat apa tadi yang dikut tu? Muka surat apa? 17 ya. Okey. 17. Saya sebenarnya tertariklah dengan saranan Yang Amat Besar supaya kita membuat apa dipanggil semakan penilaian dengan izin half yearly, quarterly, monthly. Kalau ini sebenarnya dari segi teori, ya, teorinya. Kalau dari segi pelaksanaan, kalau ia dibuat betul, takkanlah sampai bukit antarabangsa ada memorandum yang hantar kepada Yang Amat Menteri Besar supaya peruntukan ini dikaji. Ini yang saya ini kalau inilah pembudayaan. Kalaulah ini pembudayaan. Kalaulah ini pembudayaan. Ya, saya tak habis cakap, Tuan Speaker. Okay. Ayat saya pun tak habis. Saya dah bagi tadi Skinchan cukup banyak. Daripada awal tu maknanya daripada sayang Skinchan tu sampailah ke salam lah. Bagi saya pula nak menjelaskan kan. Pertama dia kata saya kena ikut budaya fikiran. Saya rasa tak perlu bagi budaya fikiran. Saya bukan, kita ni ahli-ahli Dewan Negeri ni bukan nak kena terikat dengan budaya.
Tapi kalau dikata budaya nilai-nilai kecemerlangan, budaya nilai-nilai baik, ya, nilai-nilai konstruktif kritisism, oh itu saya akan pergi kursus ni lah, seminar ni insyaAllah. Ya. Tapi saya menerangkan tadi, memang disarankan, ya, pertanyaan yang ditanyakan oleh Kincan, memang disarankan oleh yang amat bertambah besar, dan saya bersetuju 100%, supaya nanti kalau bajet 2014, pastikan betul-betul, supaya nanti tidak berulang insiden-insiden, di mana ada agensi jabatan-jabatan ini, sampai terlanjur nasi dah menjadi bubur. Sungai Buloh, Permatang dan Kincan nak bertanya. Duit dalam kantong tetapi tidak boleh dibelanjakan, dan kita kata kita buat temakan. Kincan dan Permatang nak bertanya. Sungai Buloh. Okey. Permatang. Yang mana? Okey, saya ni kawan saya sebelah ni ya. Permatang saya kena bagilah lah kepada Permatang. Kincan kan? Okey, Kincan dah dapat 1. Cukuplah ya. Okey. Apa nantilah ya. Bagi orang lain pula ya. Terima kasih. Ini kawan pembangkang pula nak bercakap. Terima kasih Sungai Burung. Tuan Speaker, saya mohon bercelah. Sungai Burung, setahu saya lah di sepanjang sama ada kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri, sebelum mereka buat bajet, biasanya mereka akan ada buat roadshow daripada kawasan-kawasan, minta pendapat daripada orang ramai, buat simposium, buat berbagai bentuk lah, dapatkan input supaya buat bajet. Jadi saya dengar tadi yang bahawa Mak Sungai Buloh ada sebut mengenai memorandum. Jadi saya nak tanyalah, memorandum itu sepatutnya tak timbul kalau dibuat bajet ini menambil kira pendapat-pendapat dia. Pada adun-adun Pakatan Rakyat daripada orang ramai. Jadi saya nak tanya Mak Sungai Buloh, sama ada memorandum tu berupa cadangan ataupun ugutan agaknya kepada pihak kerajaan dalam membuat bajet ini. Itu saya nak minta pendapat lah. Matang nanti kalau saya buat persepsi, Sungai Pinang kata saya pula sangkaan jahat kan. Itu yang saya tak mau. Kita sebenarnya nak berdebate. Itu memang sangka jahat, bukan sangkaan. Ayalah. Kadang-kadang yang berhormat, itu cara kita belanja. Bagus betul. Takkan tahun depan naik gaji yang berhormat Sungai Buloh tak belanja simpanan bank, nak tunggu tahun 2012. Takkan kita buat gitu. Sebab tu kita buat cara yang praktikal. Yang praktikal. Bila hasil bertambah, kita belanja lebih. Sebab tu dalam tahun-tahun yang sebelum ini, bacalah Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor tahun 2012. Anggaran kita, hasil kita 1.6 bilion. Itu anggaran. Lepas tu sebenarnya kita dapat ini nak tanya ke nak ambil perbahasan? Itu berarti kita belanja lebih. Speaker nak tanya ke nak perbahasan ni? Bukan nak menjawab. Kalau nak menjawab nanti ada peluang untuk menggulung. Okey. Yang berhormat Sungai Pinang, saya juga minta ahli-ahli MMKN, sebab semua ada peluang untuk menggulung. Kalau boleh gunakan peluang tersebut sebaiknya. Bagi peluang kepada penyokong kerajaan dan pembangkang untuk berbahas. Boleh mencelah sikit Sungai Buloh. Celah lagi ya. Tak jawab lagi, macam mana nak mencelah? Betul, saya tak jawab lagi. Okey, hari Sungai Buloh nak jawab. Dia kalau banyak trafik lain ni kadang ya. Kita nak jalan kejap ya. Tahan-tahan ini yang. Dia boleh naik gaji macam ni lah ke pembangkang ya. Jadi semangat nak bekerja keras ni. Pasal dengar allowance tu nak nak dinaikkan. Tapi ini saya dengar baru kajian. Saya harap janganlah kaji-kaji.
Tak ada. Elan ketua pembangkang dah okey dah. Dah lulus dah. Jadi saya bukan cakap untuk saya, untuk semua ya. Adun-adun ni. Apa tadi? Pasal apa? Participatory ya. Participatory. Ini dengan izin dengan English ya. Saya memang setuju dan disarankan oleh Yang Berhormat Menteri Besar juga ya dalam bajet supaya dia kata kita nak mengadakan bajet participatory. Ini pasal kita orang jauh ni logat dia sikitnya. Ya, penyertaan bajet penyertaan selaras dengan kesaksamaan dan pendemokrasian.